Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Syazwan bin Muhammad Abdul Nasir bernama matrik D201910087507. Okey, so untuk soalan question A ni, ia akan membantu bagi memastikan kita mempunyai pengalaman dalam keselamatan aktiviti fizikal. Kita boleh menjawab ya atau tidak dalam setiap soalan yang akan diajukan. Okey, jika anda pasti dengan soalan anda, boleh menjawab ya. Okey, so untuk soalan yang pertama adalah, adakah anda berpengalaman mana-mana yang berkaitan di bawah dalam jangka masa 6 bulan yang lalu? Okey, jadi untuk soalan 1A, rawatan diagnosis untuk penyakit jantung atau strok atau kesakitan yang dialami di bahagian dada ketika anda melakukan aktiviti seharian atau aktiviti fizikal. Sila tekankan yes atau no. Jika yes, anda perlu mendapatkan rawatan daripada doktor untuk mendapatkan surat pengesahan untuk melakukan aktiviti fizikal tersebut. Dan soalan 1B pula adalah rawatan diagnosis untuk tekanan darah tinggi atau tekanan darah 160/90 mmHg atau lebih tinggi. Okey, sila tekankan yes atau no. Untuk soalan 1C, rasa pusing atau sesak nafas dalam keadaan rehat. Okey, untuk seterusnya, kehilangan keseimbangan atau pengsan tanpa sebab. Dan soalan seterusnya adalah gegaran. Sila tandakan yes atau no. Jadi untuk soalan yang kedua, anda mengalami kesakitan atau bengkak di mana-mana bahagian badan daripada kecederaan atau sakit belakang yang mengakibatkan gangguan ketika anda ingin melakukan aktiviti harian. Jadi sekiranya untuk soalan kedua ini, anda sila tandakan yes atau no. Jika yes, anda perlu mendapatkan rawatan daripada doktor untuk bertanyakan sama ada anda dibenarkan atau tidak untuk melakukan aktiviti suaian fizikal ini. Sekiranya doktor membenarkan, anda boleh melakukan aktiviti tersebut. Jadi untuk subjek saya untuk appendix 1, soalan 1A hingga 1C, subjek telah tanda yes, iaitu ya kena bila pernah mengalami apa yang ditanyakan oleh soalan. Jadi saya menasihatkan kepada beliau untuk bertanyakan kepada doktor supaya dapat memastikan sama ada beliau dibenarkan atau tidak untuk melakukan aktiviti fizikal yang kita akan lakukan. Dan untuk soalan 1D dan D, E, F hingga 2 dan 3, beliau bertandakan no. Dan seterusnya untuk soalan yang kedua, adakah pakar perubatan telah memberitahu anda bahawa anda perlu mengelak atau mengubah cara melakukan aktiviti harian? Okey. Soalan yang ketiga, adakah anda mempunyai sebarang perubatan yang berkaitan keadaan fizikal seperti diabetes, barah, osteotroposis, asma, spinal cord injury yang mengganggu kebolehan anda untuk melakukan aktiviti harian? Jadi jika anda mempunyai masalah yang dinyatakan dalam setiap soalan dan anda menandakan ya, anda boleh mendapatkan pengesahan daripada doktor bagi meneruskan aktiviti fizikal yang akan kita lakukan sebentar lagi. Jika anda mempunyai apa-apa masalah, anda boleh menurunkan tanda tangan untuk sebagai bukti. Okey, sebagai bukti sebelum kita memulakan aktiviti fizikal atau yang kita panggil sebagai latihan bebanan. Okey, so untuk yang pendek yang kedua, kita akan menilai aktiviti fizikal semasa anda jawab soalan-soalan berikut untuk menilai keaktifan diri anda dalam seminggu. Dalam seminggu, berapa hari anda melakukan aktiviti fizikal tahap rendah hingga tahap tinggi, seperti berjoging, hiking, berbasikal dan sebagainya. Dia minta dalam seminggu. Okey. So pada hari yang anda melakukan aktiviti fizikal, berapa minit kan yang anda selalu ambil dalam satu sesi seharian. So sebagai contoh, dalam kita melakukan jogging, so kita ambil berapa minit untuk melakukan aktiviti fizikal tersebut. Untuk dewasa, gandakan jumlah dari anda dan jumlah purata dalam minit atau hari. Jadi Canadian
telah menyarankan supaya jumlah masa terkumpul bagi dewasa adalah 150 minit seminggu, kanak-kanak 60 minit sehari. Ini adalah untuk pengetahuan tulang, dan beban adalah 2 kali seminggu. Untuk kanak-kanak adalah 3 kali seminggu. Jadi untuk appendix yang kedua ini, ianya telah memberikan sedikit general advice untuk menjadi lebih aktif. So yang first, untuk meningkatkan keaktifan, kita haruslah melakukan aktiviti harian dalam seminggu dalam 3 atau 4 kali, seperti berjogging, berbasikal, atau sebarang aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh. Dan untuk appendix yang kedua ni, ianya telah memberikan sedikit declaration, iaitu setelah kita menandakan soalan yang ditanyakan dalam appendix 1. Jadi declaration di sini dia ada untuk yang sekiranya kita bertandakan no, dia tanya, if I answer no to all question on page 1, sila tandakan tanda tangan. Jadi untuk declaration yang kedua, if I answer yes, so kita tick I have consult healthcare, maksudnya kita telah berjumpa dengan doktor untuk membenarkan untuk melakukan kesihatan. Jadi seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, subjek telah menandakan salah satu daripada soalan tersebut menandakan yes. Jadi kita tick di sini untuk I have consult a healthcare provider to qualify exercise professional QP who has recommended that I become more physically active. Diminta nama di sini, nama, tarikh lahir. Seterusnya untuk appendix 3 dan 4, ianya telah memberikan sedikit aktiviti atau latihan awal sebelum kita melakukan ke latihan bebanan. Jadi yang memberikan 5 latihan awal, iaitu seperti squat, push up dan sebagainya, yang akan saya tunjukkan sebentar lagi cara yang betul untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi kesemua aktiviti yang diberikan oleh Movement Competition Center ini adalah merupakan satu bentuk latihan awal sebelum kita beralih ke latihan yang lebih berat atau memerlukan banyak tenaga atau keupayaan sebelum kita menjadi aktif. So sekarang saya akan menunjukkan 5 aktiviti yang diberikan dalam slide. So yang first adalah squat. So kaki kena straight, bengkokkan bahagian belakang sikit, tu dah turun. Kena straight. Dan yang kedua adalah lung and twist. Jadi turun 90 darjah. Kaki straight, mana dia? Yes. Dan seterusnya untuk soalan kedua, iaitu tentang pengukuran measurement. Okay, so first saya akan terangkan definisi. Okay, lingkaran adalah ukuran lilitan di kawasan anatomi standard di seluruh badan. Diukur dengan pita pengukur. Ukuran lilitan dapat digunakan dalam menentukan ukuran dan komposisi badan serta untuk memantau perubahan saiz otot yang berlaku. Peralatan yang diperlukan dalam pita adalah seperti pita pengukur yang fleksibel dan pen untuk mencatat berapa besar otot dan melihat perubahannya.
Myotape adalah sangat berguna untuk penilaian kendiri mengenai ukuran lilitan. Dan yang seterusnya adalah persediaan yang perlu dilakukan oleh atlet adalah first, tanggalkan barang kemas seperti jam tangan, gelang maupun peralatan-peralatan lain yang terdapat di bahagian badan. So, sekarang saya akan terangkan prosedur ujian kepada subjek. Okay, dia kena ikuti prosedur pemanasan badan seperti macam selalu kita warming up, kita panaskan badan supaya otot-otot kita ni ready. So, pemanasan badan sebenarnya dilakukan bergantung kepada ujian yang dilakukan. Prosedur dia, first tandakan dahulu kawasan yang akan diukur. Seperti bahagian ini, so bahagian ni, chest, untuk kita tengok sihat sini. Semasa merakam, anda perlu memastikan pita tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, mengelilingi dengan rata pada kulit dan kawasan mendatar. Kawasan ukuran, terdapat beberapa kawasan ukuran yang biasa, antaranya ialah kepala. So kita akan ukur di sini. Lepas tu leher di sini. Leher di sini. Maafkan saya, lepas tu lengan. Okey, bahagian lengan sini. Lepas tu pergelangan lengan. Lepas tu di bahagian punggung, pergelangan kaki, dada kita akan tengok di sini. Kita akan pusing pita pengukur ke belakang, bahagian betis, bahagian pinggang dan banyak lagi. Namun di video ni saya akan menerangkan sedikit mengenai. Okey, jadi kawasan ukuran, terdapat beberapa kawasan ukuran yang biasa, antaranya adalah kepala. Saya ulang sekali lagi, kepala. Okey, kepala, leher, lengan, paha, pergelangan lengan, punggung dan betis. Namun saya akan terangkan di sini sebanyak 5 sahaja. 5 ukuran sahaja. Jadi bagi ukuran kepala, prosedurnya adalah seperti pengukuran lilitan kepala diambil pada tahap tepat di atas kening. Okey, kita akan ambil bahagian sini. Kita akan letak pita pengukur di sini. Kita akan pusing macam tu. So, semasa merakam, anda perlu memastikan pita pengukur tersebut memampatkan rambut. Okey, dia tak terselindung dengan rambut dan tetap mendatar. Bagi ukuran leher pula, prosedur dia adalah seperti pengukuran leher diambil tepat di atas tulang rawang thyroid. Okey, ni tulang thyroid kita. So, kita akan letak pita pengukur di bahagian atas ni. Dan subjek harus mengangkat kepala sedemikian, melihat lurus ke depan semasa merakam. Maksudnya masa merakam tu atlet kena tengok ke depan. Memastikan pita tidak terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Supaya pita tu tak terlalu ketat, supaya kita dapat ukuran yang betul. Bagi betis pula, prosedurnya adalah seperti pengukuran lilitan ini biasanya dilakukan di sebelah kanan badan. Subjek haruslah berdiri tegak dengan berat badan yang sama rata pada kedua-dua belah kaki. Pengukuran dilakukan pada tahap lilitan betis terbesar. Semasa merakam, anda perlu memastikan pita tidak terlalu ketat dan terlalu longgar. Hal ini bermaksud apa-apa sekiranya kita hendak melakukan ukuran, supaya pita tu haruslah tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, supaya kita dapat bacaan yang betul. Hal ini mungkin akan membantu sekiranya meletakkan subjek di atas kotak untuk membuat pengukuran yang lebih. Dan seterusnya adalah ukuran bagi bahagian dada, iaitu bahagian sini. So kita akan letak pita pengukur di sini. Dan prosedurnya adalah ukuran ini diambil pada tengah sternum, tulang dada. So tulang dada kita kat ini, kat sini. So dengan menepasi pita, menepasi bawah lengan. So kita akan masuk bahagian ni. Setelah pita berada pada kedudukannya dengan lurus dan dilonggarkan di sisi, kat bahagian ni kita longgarkan sedikit, dan ukuran tersebut akan diambil semasa pernafasan normal. So kita akan tarik nafas. So kita akan catat ukuran pada waktu tersebut. Bagi ukuran lengan pula, prosedurnya adalah pengukuran lilitan ini biasanya dilakukan di sebelah kanan badan. Maksudnya kita akan gunakan tangan kanan
Subjek akan memegang lengan dengan telapak tangan menghadap ke atas. So macam tu. Okey, so pengukuran ini akan dilakukan sepanjang lengan bawah pada titik lilitan terbesar. Semasa merakam, anda perlu memastikan pita tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Samalah, apa-apa pun kalau kita nak ukur, pita pengukur tu tidak boleh terlalu ketat dan terlalu longgar. So supaya kita dapat ukuran yang betul. Okey, so untuk yang bilakah pengukuran ini akan dilakukan, maksudnya langkah seterusnya. So kaedah pengukuran ini akan dilakukan selepas selesai aktiviti fizikal yang kita lakukan. Tetapi bukan bermaksud selepas sahaja kita melakukan aktiviti fizikal kita terus mengukur bahagian otot yang terlibat. Sekiranya kita terus mengukur, kita tidak akan nampak perbezaan. Hal ini kerana otot-otot memerlukan masa rehat yang secukupnya, kerana otot akan bertindak balas terhadap dalam badan dan sewaktu kita tidur. So adakah dengan lebih baik sekiranya kita membuat pengukuran di bahagian yang kita ingin lihat tumbesaran otot pada keesokan harinya. Maksudnya malam tu kita tidur, esok kita akan dapat lihat perbezaan otot yang setelah kita melakukan aktiviti senaman suaian fizikal tersebut. So untuk bahagian otot deltoid, kita akan lakukan aktiviti senaman dumbbell lateral raise. Kita akan gunakan botol air sebagai ganti dumbbell. So straight, badan straight macam tu untuk yang tu. So jadi untuk otot bahagian pectoralis major, kita akan melakukan dumbbell bench press. So kita anggap meja ni sebagai papan bench press tu. Okay, untuk otot yang ketiga, kita akan melakukan dumbbell squat. Seterusnya adalah dumbbell bend over rise. Dan yang terakhir sekali untuk 3G, iaitu terangkan definisi suaian fizikal dan kekuatan otot. Suaian fizikal merupakan proses pembangunan dan penyesuaian fizikal melalui kaedah latihan yang sistematik dan berteraskan saintifik bagi tujuan untuk meningkatkan prestasi dan mengurangkan risiko kecederaan dalam menjalankan fungsi fizikal yang diperlukan. Matlamat program latihan suaian fizikal adalah untuk mengurangkan risiko kecederaan dan meningkatkan prestasi fizikal individu atau pasukan. Okey, itu adalah maksud suaian fizikal. Dan bagi
kekuatan otot pula, kekuatan otot adalah merujuk kepada kemampuan otot untuk menghasilkan daya mengatasi sebarang rintangan dalam setiap kontraksi otot. Terdapat beberapa objektif latihan kekuatan otot, antaranya ialah persediaan fizikal, pembinaan daya tahan otot, pembinaan saiz otot, pembinaan kekuatan otot dan pembinaan kuasa otot. Saya rasa itu sahaja untuk video saya dalam taksiran akhir pada kali ini. Sekian, terima kasih.